Jadi kalau kita lihat hari ini apa yang berlaku. Hari ini apa yang berlaku? Hari ini kadar kematian, kita kata jumlah kematian bagi bayi dan juga dewasa. Bayi kita kata bayi even dalam perut lagi. Tak keluar lagi baby ni, duduk dalam perut lagi. Jumlah kematian meningkat setiap tahun. Kalau nak kata mati ni kerana apa? Kerana terlanggar, kerana kemalangan, aksiden, itu tak banyak. Kematian yang banyak berpunca daripada dua: jangkitan dan juga masalah NCD ataupun non-communicable disease, ataupun penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis, kolesterol, darah tinggi, jantung. Jadi untuk peringkat bayi dan kanak-kanak, kematian biasanya berpunca daripada jangkitan. Jadi apa yang berlaku sekarang ini, which zaman dulu tidak sebanyak ini. Kalau kita lihat 2015 dengan 2016, anda boleh lihat dekat sini, jumlah kematian ni, tengok 1455 naik 1513. Ini adalah bawah 7 hari punya kematian. Banyak ke tak? Banyak. Kita duduk relax kat sini kan, tak tahu apa yang berlaku, betul tak? Kalau neonate ni maksud dia bawah 28 hari, jumlah kematian 1905, 1969. Banyak tu. Bagi infant ni kita kategorikan bawah setahun. Kalau kategori bawah setahun, 2851, 2973. Kita relax-relax kat sini lagi kan. Toddler ni 1 hingga 4, maksudnya yang biasa yang peringkat merangkak. 542, 587. Dan pecahan kematian dia, kalau anda lihat daripada atas lagi, dekat atas sini biasanya masalah saluran pencernaan dan juga pneumonia. One of the main factor pneumonia iaitu jangkitan di saluran pernafasan. Dan juga bagi under 5, bawah 5 tahun, 3393, 3560. Makin banyak kematian bawah 5 tahun lah kita kata kategori. Daripada dalam perut lagi pun ramai. Kita tahu tak angka ni, saya nak tanya? Tak tahu. Bila kena kat baby sendiri, baru panik. Betul tak? Baru gelap mata kita semua. Okey, bagi dewasa, ini kategori bagi dewasa. Bagi dewasa, kalau anda lihat 2015, 80,000 jumlah. Meningkat 2016 ke 85,000. Kita rasa teknologi makin canggih, internet makin banyak, ilmu buku makin banyak, orang makin bijak, jumlah A dekat sekolah makin ramai. Saya tak nampak sekolah prestasi makin merudum. Betul tak? Prestasi sekolah kita makin hebat, student kita makin ramai yang jumlah A. Universiti, betul tak? Jumlah doktor makin ramai. Tapi apa pasal kematian makin banyak? Jadi di situ ada sesuatu yang kita tertinggal many parts. Jadi kalau anda dengar viral saya dalam video, tak perlulah nak pergi skodeng dalam Facebook saya ke apa ke, memang tak ada. Sebab informasi ini perlu dibuat dalam peringkat demi peringkat, dan dia kena go through satu sesi penuh. So kalau you nak dengar semua benda dalam masa 2 jam, sama, you akan dengar macam pergi tengok internet. You won't listen you takkan dapat semua benda. Okay, jadi kalau kita lihat lagi, hari ini apakah challenges, cabaran di healthcare punya servis? Apakah cabaran mendapatkan khidmat kesihatan hari ini? Siapa sini yang
pernah beratur makan ubat, pergi ambil ubat hospital, angkat tangan. Pernah beratur tunggu ubat hospital? Pernah beratur. Susah ke senang? Susah ke senang nak dapat ubat, nak dapat cek doktor, susah ke senang? Sangat susah hari ini. Jadi makinlah tekanan, makinlah kita sebenarnya sakit. Yang sakit dia nak pergi jumpa doktor, tapi tekanan nak jumpa doktor ni payah. Sebab tekanan tu dia jadi lagi teruk daripada yang dia sebelum dia pergi jumpa doktor. Ini yang berlaku. Okay. Dan seterusnya, apa lagi yang berlaku? Hari ini ramai suka buat mitos sendiri. Contoh mitos apa yang dia buat? Dia tak makan, dia makan oat. Ni kalau viral ni makan oat ni, bising pula ni. Ramai pula share tak berhenti kan. Saya cakap oat saya tak bagi makan. Bising nanti. Viral lagi sekali. Tapi tak apa. Dia ramai yang PM nak kata nak full lah, nak full info sebab tak habis kan. Saya kata tak boleh viral semua lagi. Kena duduk dalam grup belajar betul-betul. Dia suka melakukan mitos sendiri. Contoh macam saya cakap tadi, makan oat dengan harapan apa? Turun kolesterol, kenyang lama. Sekali tak sembuh-sembuh kolesterol kan. Lagi apa? Makan roti, tak nak makan nasi. Ataupun makan whole grain. Dia kata roti saya sihat. Macam mana tu? Saya buat sendiri roti. Saya beli bread maker. Okey lah, ada yang beli bread maker, ada yang makan whole grain. Semua tu saya tak bagi. Semua tu tak betul saya cakap. Tapi bila ada pihak-pihak tertentu dengar, marah tak dia? Kalau yang dia beli dah alat bread maker kono, saya baru je beli alat bread maker 1,000 lebih. Dengar Liana cakap macam ni, berasap telinga, betul tak? Berasap. Sebab tu saya cakap, saya tak banyak kongsi benda ni secara public. So saya hanya kongsi kepada anak-anak murid yang betul-betul dia serius nak berguru saja. Sebab end of the day saya tahu bahawa rahsia betul-betul nak sihat ni bukan senang anda nak tahu. Macam saya dah cakap tadi, tak tahu kan kat sini pasal roti whole grain kan. Semalam saya jumpa dengan trainer sebelum nak datang sini. Dia trainer bahagian posture badan di tempat kerja, nak bagi macam mana badan kita tak sakit belakang kan. Sekali saya cakap dekat dia apa? Jangan makan salmon. Tahu salmon? Dia terperanjat, mata terbeliak. Dia badan tak gemuk pun, tapi muka memang sembab dah lah. Mata sembab dah. Sekali saya kata dia tak boleh makan salmon. Dia tengok muka saya, dia terkejut sebab dia memang amah salmon. Kan kita rasa salmon ni sihat kan. Kononnya gorenglah salmon, ataupun bakarlah salmon tu kan. Sekali saya kata salmon jangan makan. Terkejut ke tak? Terkejutlah dekat situ. Maka tak hairanlah hari ini kenapa kadar kematian meningkat. Nombor 1. Yang kedua, hari ini saya nak tanya, siapa sini pernah berjalan masuk ke hospital kerajaan? Angkat tangan. Okey. Saya nak tanya, jururawat dengan doktor ni ada tak yang gemuk? Anda yang jawab bukan saya yang jawab tau. Saya cuma tanya soalan, ada tak staf hospital yang gemuk? Kita mengata orang tak? Kita bukan mengata orang Kita bukan nak mengaibkan siapa-siapa, kita bukan nak mengata siapa-siapa. Tapi kita nak anda bertanya soalan di kepala anda. Kenapa itu terjadi? Institusi kesihatan kot, bukan institusi jual pasar burung. Betul tak? Tengok orang sakit hari-hari. Tipu kalau cakap tak ada kesedaran. Betul tak? Ada benda yang missing, yang tertinggal dekat sini. Dan ramai suka buat diet sendiri. Ini saya nak bagi contoh. Maka dia terjatuhlah ke dalam perangkap diet. Ini saya nak bagi contoh. Kita ambil lah kategori orang yang gout ke. Okay. Mula-mula dia dapat tahu dia gout. Okay, so dia pun bahaya ni, sakit teruk ni, tak sanggup lagi nak tahan sakit. Okeylah, saya nak buat diet. Dia pun search lah dalam internet. Apa yang tak boleh makan Okey, tak boleh makan daging, tak boleh makan kacang. Okey, dia pun buatlah. Mula-mula dia pun buanglah semua daging, buanglah semua gula. Okey, mulalah dia buat diet. Dia tukarlah beli lemon, beli beras perang kan. Mulalah start. Dia pun start
dia nampak, ada turun berat lah. Sakit dah hilang. Dia happy dah lah sebab dia dah buat kan. Sekali jiran sebelah buat majlis akikah. Ini yang berlaku. Jiran dah sakit hilang dah ni. Berat dah turun. Dia dah buat diet ni dah 10 hari dah. Dia happy sangat. Dia rasa, wah, sukanya. Okeylah, jiran sebelah telefon. Pak Mat, ni saya buat akikah anak saya esok. Datang tau. Okey, dengan happynya memang nak attend. Dan dia dah tahu dah jiran sebelah ni tukang masak hebat. Saya masak sendiri ni Pak Mat, jom makan. Sedap pula kawan tu masak, dia dah tahu dah. Dah 10 hari pantang, sakit gout dah hilang, berat badan dah turun, badan terasa ringan dah. Okey, jom bagi tahu isteri, Yang, jom kita pergi makan Yang. Abang dah tak sakit dah Yang. Abang 10 hari diet ni, abang rasa macam hebat sangat. Abang rasa macam bolehlah kot abang nak makan dah ni kali ni. Harapannya dah banyak hari ni tak makan ni. Abang dah pantang dah lama, dah 2 minggu dah abang tak sentuh air manis. Abang rasa macam okeylah, kita bolehlah back to normal lah. Makanlah dia. Makan dia. Esokkan tu tak boleh bangun. Terus dia menyesal. Aduh, hai, aku ni dah pantang dia elok. Kenapa macam ni pula? Tak apalah, kita startlah esok pula. Nampak tak? Samalah juga bagi mereka yang nak turun berat. Jadi jangan marahlah kalau isteri tak berjaya turun berat. Dia turun naik balik. Dia pun cakap, bang, saya nak belilah senaman sebab kawan saya cakap saya diet saya tak boleh, saya kena senaman. Abang tolonglah beli kat saya basikal. Saya nak buat kat rumah je, malas nak pergi kat luar, malu kat orang. Jadi beli basikal tak kat sebelah kan. Buatlah basikal tu 5 hari, 6 hari. Masuk 2 minggu, gantung kain tuala. Gantung kain tuala ataupun lipat masuk bawah katil yang jadi sit up kan, yang beli yang nipis sikit, gantung selit kat bawah katil ni, tutup dengan kain tak nampak. Jadi anda nampak tak benda ini terjadi? Setuju ke tak? Duit dah habis, masa dah habis, sakit badan bonus sebab pergi buat senaman yang drastik, senaman yang macam komando. Saya cakap, hari ini yang berumur ni saya rasa anda dah terselamat. Ni yang anak-anak muda kita ni, pergi angkat tayar, pergi pumping, pergi lari kat stadium, bukan main lari biasa. Saya cakap, korang ni macam nak pergi berlakon cerita Rambo. Kau ni biasa punya orang tau. Korang ni bukan Rambo punya peringkat. Tapi sebab nak marah sangat, tak boleh tahan dah. Dia rasa macam frust sebab orang duk bakar dia. Kau ni gemuk, kau ni macam ni, kau ni tak ada disiplin. Okey, kali ni dia kata aku nak fight lah, nak jadi macam orang yang nak berperang, macam Spartan punya orang kan. Dia pergilah buat. Memang turun berat badan dia sebab dia makan ciput je. Dia makan ciput je, dia pergi buat senaman Rambo. Bila anda buat begitu, anda tidak sedar, anda sebenarnya menyalakan suis balas dendam yang sangat dahsyat dalam diri anda. Maka bersedialah untuk membalas dendam selepas sesi penurunan berat. Sebab apa? Sebab anda tidak faham lemak yang datang itu apa fungsi dia. So lemak dalam hati cakap, kau suka-suka hati, kau nak chase me out. Macam mana in Melayu panggil apa? Chase ni usir. Awak ni suka-suka hati nak usir saya keluar ya. Awak tak tahu ke saya datang ni untuk apa sebenarnya? Jadi awak usir saya keluar. Saya keluar sekejap tapi saya kena datang balik sebab dia tak faham. Jadi hari ini dalam masterclass saya rasa ramai lagi yang tak attend saya punya masterclass kan hari ni. So masterclass yang saya buat dalam grup Telegram. So mana-mana yang bagi tahu, ada seorang makcik ni dia cakap, makcik tak pandai IT. Saya cakap, makcik, kalau makcik rasa tak nak pergi tengok apa tu Telegram, saya tak dapat bantu. Sebab intipati ni terlalu banyak, saya terpaksa masukkan dalam platform Telegram semua. Jadi dalam platform Telegram akan ada 3 fasa. Fasa yang pertama adalah kita memahami badan. First step yang saya nak bagi tahu, selagi anda tak faham badan, jangan mimpi nak tanya saya petua gout ke, boleh tak bagi resipi gout ke. Jangan bermimpi anda akan sembuh kalau anda tak faham first fasa ini. So fasa pertama adalah memahami badan.
Fasa yang kedua baru memahami makanan. Dan fasa yang ketiga memahami penyakit. Jadi kita akan belajar 3 fasa ini dalam masterclass Telegram, yang mana recorded suara yang saya dah masukkan beratus-ratus jam. Beratus-ratus jam ni. Yang rekod ni dah cakap dekat saya dah, kita sampai 1 jam setengah je. Kita 100 jam lebih ni macam mana ni nak rekod? Tak balik korang semua, betul tak? 24 jam je kita sehari. Jadi ratusan jam dalam masterclass Telegram, mengupas lapisan demi lapisan. Jadi saya nak tanya, siapa sini yang rasa nak tahu semua ni? Angkat tangan. Jadi janganlah nak shortcut. So first step, janganlah nak rush. Mohon bersabar. Faham tak? Ini nak rush, nak cepat. Beritahu teruslah apa yang nak kena makan, saya nak balik buat terus. Tolong balik sekarang. Saya cakap tak payah buang masa. Okay, so saya nak bagi overview dahulu apa yang akan dibentangkan dalam masterclass, supaya anda tahu secara kasar. First ialah kita akan faham berkenaan hormon. So sebelum ini saya tak pernah combinekan intermittent fasting. So untuk tahun 2020, this is a special regime yang saya combinekan dengan intermittent fasting, sebab dia punya kadar penyembuhan dan efek penyembuhan yang diberikan, saya nak cakap seolah-olah anda undur 25 tahun dari sekarang. So katakanlah cik umur berapa? 42. Okay, lepas ikut ni cik akan balik ke umur 42 tolak 25 jadi berapa? Berapa? 18. Betul lah, lebih kurang. Jadi 18. Sel ni jadi 18. Rasa macam mana? So kombinasi saya dengan efek puasa. Bila cakap puasa ni, selari tak dengan Islam? Selari sangat kan? Tapi Islam kita ni setiap tahun Ramadan. Bukan main lama Ramadan kan? Tapi ramai tak orang Islam kita sakit? Kesian kan? Sebab tak faham puasa tu apa. Kita akan kongsi. So apa yang kita akan lihat, kunci kejayaan di sini adalah nutrisi yang padat, fahami insulin, dan pemilihan kualiti makanan ataupun pemilihan jenis makanan. So that's why saya kata kenapa kita melarang pengambilan oat tadilah. Siapa sini yang dah makan oat? Angkat tangan yang dah pernah makan oat. Dah kena dah sekali kan, sekali tak settle masalah dia. Okay, so dekat belakang ni anda tengok mungkin Kanta ni tak berapa clear zoom dia, tapi tak apa, cuma saya nak kongsi sedikit dengan anda saja. Bahagian sini, ini adalah kelenjar hormon kita. Ini adalah kelenjar hormon kita. Okay, jadi saya nak anda tahu dekat sini adalah hormon yang dirembeskan keluar. Cuma saya nak kongsi bahagian ni saja untuk anda lihat. Ini adalah kelas kepada hormon itu tadi. Saya nak anda lihat dekat sini. Dekat bawah ini, ni yang bahagian ni, kategori ni. Saya punya ni dia slow sikit. Okey, tak apa. Yang sini anda boleh tengok perkataan steroid. Pernah dengar perkataan steroid? Jadi dengan kata lain, dalam badan kita ni ada steroid. Dah Allah SWT dah buat steroid. Bila cakap steroid ni, orang gaul lah yang paling associate. Tahu steroid tu apa? Tak pernah dengar steroid? Untuk apa steroid tu? Biasanya kategori apa kita bagi steroid? Kategori dah serius. Betul. Sakit yang amat. So tak boleh lah dengan Ponstan, tak jadi dah. Itu semua non-steroid punya ubat. Ibuprofen yang anda dapat semua tu non-steroid. Kategori ini steroid. Tapi bayangkan dalam badan kita ada steroid yang dah dibuat. Tahu ke tak? Kita tahu ke tak? You see, that's the problem. You tak tahu. That's why nak tanya nak kena makan apa, jangan mimpi nak berjaya kalau anda tak faham bahagian ni. Dekat atas ini
Ini semua kategori peptide, kategori amines. Maksudnya kategori protein biasa. Kategori protein biasa. Ini kategori steroid. Wow. Maksudnya hormon kita ada kategori steroid. Okey. Saya nak kongsi sedikit lagi berkenaan dengan kolesterol. Inilah masalah yang berlaku. Bila cakap kolesterol tinggi, lucunya ada hamba Allah yang menjual baru-baru ini jus kolesterol. Saya tak nak sebut jenama, sat lagi marah pula founder sat lagi kan. Kononnya ada kombinasi bawang, ada kombinasi cuka kan. So saya cakap, ya Allah, mudahnya you all nak buang kolesterol semudah itu. Tidak, tetapi bawang, cuka, apple semua tu bagus. Lemon kan, halia dia orang buat kan, jus nak konon nak buang kolesterol, which is good. Betul, saya sendiri pun amal. Tapi saya nak cakap it's not sufficient. Dan bila sebut tentang kolesterol, ramai orang mempunyai persepsi yang buruk. Dia kata, tak nak makanlah benda ni. Ni ada kolesterol ni, jangan makan ni. Kolesterol kau. Saya cakap, korang tak faham. Contoh yang diorang marah apa? Bila cakap makanan ada kolesterol, apa yang diorang marah first step? Cuba. Makanan apa? No. See, anda dah lost dah. Apa? Yes. Telur yang diassociate dengan kolesterol. So tak nak makan telur ni. Tak nak makan telur, especially yang telur yang warna kuning tu. Allahu Akbar. Ada tak orang yang macam tu? Dia cuba buang telur kuning. Ada tak? Ada. Tersentaplah korang kat sini. Kan? Jadi anda tidak faham bahawa kolesterol adalah benda wajib yang perlu ada dalam badan sebab dia terlibat dalam sintesis hormon dan juga kita punya pembentukan dinding sel. Masya Allah. Kolesterol yang bina benda tu. Jadi kolesterol adalah komponen yang cukup penting dalam badan kita. So anda boleh lihat how hormones are made in your body bermula dari kolesterol. Jadi perlu tak kolesterol? Perlu. Yang kita nak marah sangat dekat dia tu kenapa? Kenapa nak marah sangat? Ada yang anda tak faham. Ada pecahan pula, kolesterol baik, kolesterol tak baik. Apa yang berlaku ialah dalam badan kita, lebih daripada separuh kolesterol yang kita screen yang kata tak baik itu sebenarnya dijana oleh badan, bukan daripada pemakanan. Jadi anda mulai nampak dah sekarang ni. Siapa yang makan ubat kolesterol sini angkat tangan. Jangan cuba berhenti Nanti cari pasal orang kata. Yang makan dah ubat kolesterol, anda kena teruskan makan. Biasanya sampai mati, selagi anda tak buat perubahan ke atas pemakanan. Dan hari ini, kalau saya bentangkan pasal ubat kolesterol, kalau viral benda ni, memang kena marahlah doktor. Dia akan cakap, cari pasal sebab apa? Nanti orang awam semua tak nak makan ubat kolesterol kalau dah tahu side effect ubat kolesterol. Sebab saya nak bisik kepada anda, doktor yang tinggi kolesterol, dia sendiri tak nak makan ubat kolesterol, tahu tak? Tak percaya tanya doktor, betul tak? Tak percaya tanya doktor. Tapi of course ada yang makan, sebab which ramai juga yang tahu dia punya side effect, dia orang sangat takut. Okey. Tapi jangan pandai-pandai berhenti makan. Ini saya nak pesan sekali lagi, jangan pandai-pandai nak berhenti. So saya nak tunjuk kepada anda bagaimana hormon inilah yang dirembeskan oleh kelenjar, dia akan masuk dalam saluran darah dan dia akan pergi ke target punya tempat untuk mengawal atur ngantuk, mengawal atur penyembuhan, mengawal atur lapar, mengawal atur nak marah, mengawal atur kita